Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam pembelajaran bahasa Melayu. Apa khabar permata-permata hati cikgu? Semoga berada dalam keadaan yang terbaik untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apakah yang ingin kita pelajari pada hari ini? Hari ini cikgu ingin menerangkan tentang karangan yang berdasarkan buku teks tahun 4. Ayuh kita lihat, kita nak belajar tentang surat kiriman tidak rasmi. Nampak tu, nak bagi surat kepada siapa tu? Jadi ayuh kita pelajari bagaimanakah cara-cara untuk menulis surat kiriman tidak rasmi. Jadi kita lihat dulu, apakah ciri-ciri bagi surat kiriman tidak rasmi? Pertama, surat ini adalah bentuk karangan yang berformat. Jadi ada format-format yang perlu kita patuhi supaya kita tidak kehilangan markah dan mendapat markah yang terbaik. Yang kedua, karangan ini bersifat peribadi, iaitu karangan ini ditujukan kepada siapa? Kepada rakan, kepada ibu bapa, kepada ahli keluarga, saudara mara dan juga sebagainya. Kepada sesiapa saja yang bukan berbentuk rasmi. Saya saja tu surat. Nak tulis surat kepada awek, boleh tak? Ya, boleh. Itu adalah surat kiriman tidak rasmi. Kiriman tidak rasmi ditulis dengan tujuan untuk, yang pertama adalah untuk bertanya kabar atau memberitahu keadaan pengirim itu. Contohnya, katakanlah anda berada di sekolah berasrama penuh. Anda ingin memaklumkan kepada ibu bapa keadaan anda, kesihatan anda, persediaan anda menghadapi peperiksaan dan sebagainya. Jadi anda menghantar surat kepada ibu bapa. Itu maksudnya surat yang ditulis dengan tujuan untuk bertanya kabar ataupun memberitahu keadaan anda yang berada di sekolah asrama. Seterusnya juga surat yang ditulis dengan tujuan untuk mengucapkan tahniah ataupun takziah. Ada perbezaan. Tahniah adalah mengucapkan berita yang gembira, contohnya kenaikan pangkat, contohnya telah memenangi pertandingan dan sebagainya. Itu adalah mengucapkan tahniah. Manakala takziah adalah untuk mengucapkan berita yang sedih, contohnya kehilangan ibu bapa, kan, dia berasa sedih, dia mengucapkan tahniah kepada rakan. Jangan terbalik tau, tahniah dengan takziah. Ingat, tahniah adalah untuk mengucapkan berita yang gembira, manakala takziah untuk berita yang tidak gembira. Dan seterusnya, membalas surat yang telah dikirimkan. Contohnya, rakan telah mengutus surat kepada anda, jadi anda hendak membalas surat tersebut. Kenalah balaskan. Kalau tak belantu, kata apa? Sombongnya dia tak balas surat, kan? Jadi kita perlu membalas surat yang telah diberi oleh rakan. Itulah antara sebab kenapa surat ditulis, surat rasmi. Baiklah, kita teruskan lagi. Surat ditulis dengan cara pertama, menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh penerima. Yang kedua, menggunakan kiasan ataupun peribahasa agar kelihatan menarik. Dan yang selanjutnya, menggunakan kata-kata nama diri yang sesuai. Jadi ada kata-kata nama diri sesuai yang perlu kita gunakan dalam menulis surat kiriman tidak rasmi ini. Nak tahu tak apa dia kata ganti nama diri yang sesuai? Jom kita pelajari apa. Okey, kata ganti nama diri kata ganti nama diri penerima yang boleh kita gunakan ialah rakan lelaki. Kita panggil apa? Saudara. Kalau rakan perempuan, kalau lelaki kita gantikan dengan saudara. Kalau perempuan tentulah kita panggil saudari. Kita gunakan dalam surat kiriman tidak rasmi tersebut. Adik ataupun umur yang lebih muda kita panggil adinda. Kemudian abang, kakak atau orang yang lebih tua daripada kita yang mengirim surat yang kepada penerima, kita panggil kekanda. Kita tak gunakan awak, kita tak gunakan kamu. Kita guna bahasa yang menarik. Barulah surat orang yang membaca itu tertarik dengan surat yang kita kirimkan. Dan selanjutnya, untuk anak ataupun anak saudara kita panggil anaknda. Ibu ataupun ibu saudara kita panggil dengan bonda. Dan ayah atau ayanda kita panggil ayanda. Kita tulis dengan kata-kata nama diri yang sesuai. Barulah Cenggini. Dan nenek atau datuk kita juga panggil nenda. Cucu atau cucu saudara kita gunakan cucunda.
Jadi itu adalah antara kata ganti nama diri penerima yang kita gunakan ketika kita menulis surat. Kalau tulis surat kepada teman lelaki, teman wanita, nak guna apa? Guna sayang lah cikgu. Amboi. Dah pandai anak-anak permata hati cikgu ni ya. Okey, kita teruskan lagi. Perkara yang perlu dielakkan. Tadi perkara yang kita perlu lakukan ketika menulis surat kiriman tidak rasmi. Sekarang kita lihat pula perkara-perkara yang perlu kita elakkan ketika menulis surat kiriman tidak rasmi. Yang pertama, jangan guna bahasa pertuturan harian. Contohnya, hello bro, hello sis. Jangan gunakan. Itu adalah bahasa pertuturan biasa kita bercakap dengan rakan. Yang ini dalam surat kiriman tidak rasmi. Walaupun kita menghantar surat kepada rakan, kita perlu menggunakan bahasa yang sesuai. Bahasa persuratan orang panggil. Dan terutamanya ketika dalam peperiksaan. Boleh faham anak-anak permata hati cikgu? Dan selanjutnya juga jangan gunakan kau apa khabar? Jangan. Elakkan menggunakan bahasa pertuturan. Kalau ini kita cakap bila kita berjumpa, bila kita menelefon rakan, bolehlah kan. Hi guys. Contohnya kan. Boleh. Tetapi dalam bahasa persuratan, menulis surat kiriman tak rasmi, jangan. Baiklah. Guna gua relax saja. Gua relax je. Jangan juga gunakan. Jadi bahasa-bahasa seperti ini jangan gunakan. Jangan gunakan dalam surat kiriman tidak rasmi, tidak rasmi anda. Boleh faham kan? Okey. Tips format surat kiriman tidak rasmi. Pertama, kita ada menuliskan alamat pengirim. Di mana kita nak tulis alamat pengirim? Alamat pengirim ditulis di bahagian sebelah kanan. Kanan atas, surat lengkap dengan tanda baca yang betul. Ini penting. Kadang-kadang anak-anak permata hati cikgu bukan tak tahu, tersilap ketika menulis alamat. Perhatikan contoh alamat yang cikgu berikan di sini, nombor 12, nombor NO, boleh singkatan titik ataupun nak tulis nombor penuh, ataupun tak nak tulis nombor, terus 12 pun boleh. Kemudian tinggal tanda koma, laluan Seri Ampang 16, nama jalan terlebih dahulu, koma, Taman Seri Ampang, koma, 31200 Ipoh, postcode dan nama tempat mesti sebaris, dan nama negeri sebaris, dan diakhiri nama negeri perlu ada tanda noktah, perlu ada tanda titik. Jadi perhatikan cara menulis alamat yang betul. Dan kedudukannya di mana? Kedudukannya di sebelah kanan atas. Boleh faham anak-anak permata hati cikgu? Itulah cara menulis alamat rumah yang betul. Jangan campur-campurkan. Nombor rumah dengan nama jalan satu baris, nama taman satu baris, postcode satu baris, dan postcode 310 dan nama tempat tu satu. Jangan letakkan tanda koma di tengah-tengahnya, dan nama negeri satu baris. Barulah mantul kan. Baiklah, seterusnya B, iaitu kita tarikh. Format yang kedua ialah tarikh, iaitu ditulis di bawah alamat pengirim dan letakkan tanda noktah di hujungnya. Contohnya tadi alamat tadi, dan tengok di bawahnya 8 Mac 2021 dan berikan tanda noktah. Nama bulan hati-hati tau. Macam contohnya Mei. Jangan buat M-A-Y. M-E-Y. Februari. F-E-B-R-U-A-R-Y. Salah. F-E-B-R-U-A-R-I. Hati-hati juga nama bulan. Jangan tertulis dengan perkataan bulan bahasa Inggeris. Hati-hati ketika menulis surat. Bukannya hati-hati di jalan raya. Hati-hati jalan raya pun betul kena hati-hati kan. Tapi ketika menulis karangan juga, kita perlu berhati-hati. Biar lambat asalkan selamat. Iaitu selamatlah karangan kita dan mendapat markah yang terbaik. Dan selanjutnya, C. Pembuka kata. Kita ada pembuka kata. Ditulis di sebelah kiri bahagian tepi surat. Selepas diselam 2 baris daripada tarikh. Ada pembuka kata. Biasanya kita buat apa? Menemui. Itu tarikh di sebelah kanan atas. Kita buat menemui sahabatku, saudara Pian yang berada di Trong.
Semoga berada dalam keadaan sihat bersama-sama keluarga tersayang. Saya di sini sihat-sihat saja. Itu maksudnya pembuka kata kita. Kita bertanya khabar tentang penerima surat itu. Okay? Kita juga menyatakan diri kita sebagai pengirim surat. Orang kata apa? Mukadimah. Mukadimah kita untuk memulakan bicara dalam surat. Kan ada mukadimah, barulah permulaan kan. Kita pembelajaran pun ada sintaksi. Begitu juga dengan surat, Anda ada mukadimahnya dengan memberikan pembuka kata. Kita teruskan lagi. Lepas C apa? D. Iaitu katakan nama diri penerima. Gunakan kategori penerima ditulis di sebelah kiri bahagian tepi surat. Contohnya, sahabatku, saudara pian. Tadi kan, kita dah mula belajar, kita menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai. Kita tak guna sahabatku, saudara pian. Kita guna macam tu. Jangan berkata, hey kau pian. Apa lagi? Hey bro. Apa khabar bro? Jangan. Kita guna bahasa persuratan. Contohnya, sahabatku, saudara pian. Nampak dia baca pun, wow. Nampak best, nampak menarik. Itu dah yang perlu kita buat ketika menulis surat. Kemudian nyatakan tujuan lah. Tujuan saya menulis surat ini adalah ingin mengucapkan tahniah atas kejayaan saudara terpilih sebagai penerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2020. Kita nak ucapkan ni, cikgu ucapkan tahniah kepada sahabat cikgu yang telah menerima anugerah cemerlang dalam perkhidmatannya. Okay, kita menuliskan surat. Jadi kita ada menggunakan kata ganti nama diri yang betul dan kita nyatakan tujuan. Penting kita menyatakan tujuan pada perenggan yang pertama. Boleh faham anak-anak permata hati cikgu? Terbaiklah jika dia kata ada yang mengangguk. Kata faham dah cikgu. Baiklah. Perenggan isi-isi surat. Seterusnya, antara isi ada kesinambungan menggunakan penanda wacana. Kita dah belajar tentang penanda-penanda wacana. Jadi kita lihat contohnya, kejayaan saudara menjadi dorongan kepada guru-guru lain. Mereka akan berusaha untuk mengikut jejak langkah saudara. Pasti saudara akan memberi bimbingan dan panduan kepada mereka agar turut sama berjaya. Jadi kita ceritakan tujuan dia. Kita berikan. Kan cikgu cakap kalau peringat kita cuba tulis 3 ayat majmuk yang menarik. Ingat ICK, idea, contoh dan kesan. Cuba. Jika tak cuba, susah. Kan? Jika kita berusaha, kita akan berjaya. Cikgu yakin anda mampu untuk melakukannya dengan baik. Dalam mana-mana karangan, mesti ada perenggan penutup. Dah buka, mestilah tutup. Tadi pembuka kata, sekarang mestilah penutup. Perenggan penutup berupa kesimpulan, harapan dan juga pesanan. Contoh, setakat ini sahaja surat buat saudara kali ini. Semoga kita akan bersua lagi pada lembaran yang akan datang. Doa buat saudara agar lebih berjaya lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Mesti diakhiri dengan sekian, terima kasih. Maksudnya penutup ini adalah kita nak membagi tahu kat dia, kita sudah selesai menulis surat kepada beliau. Boleh faham anak-anak permata hati cikgu yang hebat ini? InsyaAllah anak-anak akan boleh menulis surat dengan baik. Jadi, dan ada pengakuan dan tanda tangan pengirim ditulis di sebelah kanan bawah surat. Contohnya, yang ikhlas, tanda tangan. Tanda tangan, tulislah tanda tangan macam mana pun kan. Jadi, yang ikhlas boleh, sahabatmu boleh dan sebagainya. Tapi ingat, semua di sebelah kanan. Kalau surat, itu bezanya surat kiriman rasmi. Surat kiriman rasmi semua di sebelah kiri. Di sebelah kanan semua adalah surat kiriman tidak rasmi. Jadi, jom kita menulis surat berdasarkan buku teks tahun 4 muka surat 34 sebagai latihan. Jadi, anda buka buku teks muka surat 34, buku teks tahun 4. Jadi, anda lihat dah diberikan contoh sebenarnya. Anda cuma lengkapkan dengan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Jadi, anda dah dapat menghasilkan satu surat, sepucuk surat. Anda telah percaya menuliskan sepucuk surat apabila anda melengkapkan surat ini dengan kata kerja tak transitif dan kata kerja tak transitif. Jadi, secara tak langsung anda mempelajari bagaimanakah cara untuk menulis surat kiriman tidak rasmi. Macam mana anak-anak permata hati cikgu? Mampu untuk melakukannya? Yakin anda mampu melakukannya. Kerana jika anda berusaha,
anda pasti akan percaya. Jadi, sekian sahaja perkongsian ilmu buat kali ini. Cikgu mohon maaf atas sebarang kekurangan diri, keterpasan ilmu dan kemahiran yang ada pada diri hamba ini. Cikgu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang serba kekurangan, yang ilmunya masih cetek. Ilmu cetek seperti diumpamakan hanya setitik berbandingkan lautan yang luas. Namun demikian, cikgu suka berkongsi ilmu dengan anda supaya kita dapat bersama-sama menjadi mahir dalam bahasa Melayu. Jadi, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.